Wah, berputar-putar logo Cikgu Popo. Bukan takat putar je, tergedik-gedik sama tu. Macam mana ya Cikgu Popo buat? Jom semua, kita belajar bersama dengan Cikgu Popo. Hai semua, bertemu kembali dengan Cikgu Popo dalam Zero to Hero, mudahnya PowerPoint. Perkongsian Cikgu Popo pada kali ini dengan penonton di luar sana adalah bagaimana kita boleh membina image 3D yang berputar. Macam mana tu ya? So, tanpa membuang masa, jom kita mulakan perkongsian kita. Baiklah semua, perkongsian cikgu pada kali ini menggunakan PowerPoint versi 365 ataupun versi 2019. Jom kita start. Okey, langkah yang pertama kita akan membina image 3D. So kita pilih blank slide. Slide yang asal tadi kita boleh tekan delete. Kemudian kita pergi ke insert dan daripada pictures kita pilih online pictures. Okay, di sini cikgu akan type lah Malaysia flag sebab cikgu nak bendera Malaysia tu sempena dengan bulan kemerdekaan dan mood merdeka ni. So cikgu pilih bendera yang pertama ni, cikgu klik dan kemudian cikgu klik insert. Okay, so dia akan download lah pada slide yang pertama. So tulisan tadi tu kita boleh delete dia. Kemudian kita duplicate slide tersebut sebab gambar yang sama akan digunakan. Klik pada slide yang pertama, klik pada insert, klik pada shape, pilihlah text box. Dekat text box ni kita akan type lah perkataan yang kita nak guna. Macam cikgu type nama cikgu sendiri. So adjust dia punya paragraph, ambil center. Kemudian untuk font, pilihlah font yang bersesuaian. Macam cikgu ambil Montserrat Black dan size cikgu ubah kepada 130. Okey, size dengan font ni bergantung kepada kreativiti masing-masing. Next, apa yang perlu kita buat? Kita adjust lah kedudukan text box ni di atas gambar. Okey, adjust lah sampai rasa macam okey, ngam tak ngam, cun tak cun, sampailah puas hati. Okey, dah puas hati. Okey, kita buat apa? Kita klik kepada gambar bendera, sambil tu control tekan pada text box, pergi ke merge shape, pilih intersect. Dia akan jadi macam ni. Tetapi andai katakanlah kalau kita dah terklik dulu text box, kemudian control sambil tu tekan gambar bendera, pergi ke merge shape, pilih intersect. Okay, dia tak ada apa-apa perubahan kat situ. Hilang lagi gambar bendera. So tak nak macam tu. Pastikan gambar ditekan dulu, sambil tu control, tekan text box, pergi ke merge shape, ambil intersect. Boom, dia akan jadi macam tu. Okey, mana nak dapat merge shape? Okey, tengok kepada button yang kecil tu, Customize Quick Access Toolbar. Klik yang itu, pergi kepada More Commands. Dekat Choose Commands From, klik ambil All Commands. Okay, kat sini dia dah susun secara alphabetical. Cari perkataan M, huruf M. Sambil tu merge. Cari perkataan merge shape. Okay, dah jumpa. Klik add. Dia akan muncul di kotak belah kanan dan klik OK. So dia akan muncul lah dekat atas tu. Okay. So next, apa yang perlu kita buat? Kita nak buat pengubahsuaian kepada teks ni tadi. So right hand click, pergi kepada format picture. Okay, di bahagian effect tu ambil lah 3D format. Ambil top bevel, kita pilih round, dan juga bottom kita pilih round. Tapi yang ini mengikut kamu punya pilihan lah. Macam cikgu pilih round. So cikgu adjust width dan height dia. Okay, yang ini pun ikut kita. Okay, jangan ikut cikgu. Okay, ikut cita rasa masing-masing. Okay, yang cikgu pilih sini width 25, height 15 untuk top, dan bottom 9 dan 6. So sama juga untuk material, ambil special, kedua-dua material dan lighting, dan kita adjust dia sampailah kita rasa sesuai. Dan barulah kita pergi ke slide yang kedua. Slide kedua, double klik pada gambar ni tadi, dia akan keluar crop. Okay, klik pada button kecil tu. So kita pilih crop to shape. So cikgu ambil lah bentuk heart. Ini sebab cikgu nak heart tu. So kita kecilkan sedikit size dia dan kita adjust lah size dia kat situ. Okey, katakanlah nak cepat. Okey,
untuk crop, kita boleh pilih aspect ratio. Kat sini ada square, portrait dan landscape. So klik yang tu dulu. Bila klik crop to shape, dia akan ikut size yang kita dah pilih tadi tu. Tapi macam cikgu suka adjust sendiri. So cara dia, tariklah bucu kiri kanan tu ke depan atau ke belakang untuk adjust size tersebut. Okey, sama juga untuk 3D format pada heart ni, shape bentuk love ni. Okey, kita buat top bevel dengan bottom bevel, ambil round, width dengan height sama juga macam 3D shape yang awal tadi tu. So material pun ambil special effect yang gelap sikit, dan kemudian lighting ambil second yang daripada kiri. So bila dah nampak rasa dah ok, cun, so kita boleh cut dan kita paste pada slide yang pertama. So kita adjust lah kedudukan kedua-dua image ni bagi center. Heart tu tak semestinya nak ikut cikgu. Kalau nak letak atas pun boleh, nak letak kiri kanan pun boleh. Macam cikgu tak kat bawah lah. So dah adjust semua, kita select all dan kita Ctrl G untuk kita groupkan dia. Ok, gambar ni mungkin kelihatan besar, so kita nak adjust size dia. So pergi kat picture format, ambil dekat size. So kita boleh adjust dekat height dengan width dia. Untuk height, cikgu pilih lebih kurang 3.32 inch. Untuk width lebih kurang 6.16 inch. So tekan enter. So kedudukan dia akan lari sedikit, jangan risau. Klik pada image tu, pergi align center, klik align middle, bagi dia cantik susunan dia. So step yang kedua, kita akan buat putaran 3D dan juga animasi. So slide yang kedua tadi tu kita boleh delete. Kita fokus kepada image pada slide 1. Klik pada image slide 1. Okey, kita klik pada 3D rotation. So dekat X rotation tu yang kita akan ubah, okey, darjah dia. So boleh pilih lah sama ada nak ke kiri ataupun ke kanan. Tapi ingat, untuk slide 1 pastikan dia kosong darjah. Untuk slide kedua, selepas kita duplicate slide yang pertama, kita buatlah penambahan sudut tu. Sama ada nak 30 ke 20 ke 10, bergantung kepada pilihan masing-masing. Okey. Dan kita Ctrl D lagi untuk duplicate slide 2, jadilah slide yang ke-3. So tambahan 30 darjah juga. Pastikan bila kita nak duplicate slide, kita tekan pada slide, bukan pada image. Sebab bila kita Ctrl D pada image, dia akan duplicate image, dia tak duplicate pun slide. So gitu yang kita tak nak. So klik kepada slide, kemudian Ctrl D. Nampak dia dah ada slide yang keempat. Slide keempat ni lah kita akan tambah lagi 30 jadi 90. So teruskan langkah ini sampailah 360 darjah. So total slide yang perlu ada adalah 13. Kalau putaran kamu kecil, mungkin banyak lagi lah dia punya slide. Sebab cikgu nak cepat, so cikgu ambil 30. Okey, sampailah jadi 360 So sampailah slide ke-13. Dah siap benda tu, apa yang perlu kita buat seterusnya? Kita pilih slide yang kedua, sampailah slide yang ke-13. Kita cara dia, kita shift dan kita klik. Okey, dan kita Ctrl C, kita Ctrl V, paste di bawah slide yang ke-13. So total slide sekarang ada 25. Seterusnya, copy slide 1 dan kemudian paste di bawah slide yang ke-25. So dia akan jadi slide yang ke-26. Tujuan slide 26 ni, yang kita copy daripada slide 1 tu, kita nak buat animasi pada image tersebut. So klik pada image, pergi ke animation. So add animation, ambil emphasize spin. Okey, keluarkan animation pane. Okey, right hand click kepada animation tadi tu dan pilih timing. Start kita with previous, duration kita ambil very slow. Untuk effect, smooth start ambil dalam 2.5 second, manakala bounce end pun ambil 2.5 second. Yang ini adalah setting cikgu. So kamu boleh juga adjust settingnya mengikut kesesuaian. Main-mainlah dengan nombor di situ, untuk tengok okey ke tak okey. Next, kita add animation, ambil motion path. Pastikan klik pada image, ambil line. Nampak dia dah ada pergerakan di situ. Sama juga, pergi dekat motion path tadi tu, right hand click, start. Pastikan with previous. Untuk duration kita ambil lah 5 second very slow.
And then kita boleh laras kedudukan titik tu, titik hijau dan titik merah tu, kedudukan mana dia nak bergerak daripada atas ke bawah. Yang ini ikut kreativiti lah, nak ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan, itu terpulang. Dan terpulang juga cara kamu nak pilih animasi. Macam cikgu pilih spin dan juga line. So mungkin ada lagi animasi lain yang boleh dicuba. Bolehlah kamu cuba nanti. Macam cikgu ambil 2 ni je lah. So cikgu adjust sampai cikgu rasa okay, just nice, dah okay. Animasi tu kita ubah sedikit kedudukan cikgu Popo Love ni, sebab bila cikgu tengok tadi dia pusing, C dengan O akan seakan-akan hilang. Dah settle semua tu, kita kembali balik kepada slide yang kedua. Klik pada slide kedua, kemudian sampailah slide ke-13. Okey, klik dia sampai 13 dan kemudian kita paste. Kita Ctrl C dan Ctrl V di bawah slide yang ke-26. So total slide sekarang dah menjadi sehinggalah slide ke-38. 38. So apa yang kita nak buat pada slide yang ke-27 sampailah ke-38, kita nak ubah spin dia. Tadi ikut jam, so sekarang kita nak ubah dia ikut lawan jam. So kita ubah sudut dia daripada 30 tu kita tukar jadi 330, kemudian turun 300, kemudian turun 270 dan seterusnya sampailah slide yang ke-38 tadi. Dah settle, klik balik nanti. Okey, dah settle nanti. Okay, kita buat pelarasan ni. Okey, kita akan klik balik pada slide yang ke-27. Slide tu klik pada 27, sambil tu tekan shift sampailah ke slide 38, jangan lepas. Klik pada slide 27, bawa dia cursor tu sampai ke 38 sambil tekan shift, and then Ctrl C untuk copy, pastekan di bawah slide yang ke 38. So sekarang total dah ada 50 slide. Okey, slide yang kita buat animasi tadi, kena ingat ya, slide yang kita buat animasi tu adalah slide yang ke-26. So kita copy dia dan kita paste di bawah sekali. Dia akan jadi slide yang ke-51. So kita akan buat sedikit pengubahsuaian pada animasi untuk image pada slide 51. Untuk spin tu, effect option tu tadi mula-mula dia clockwise. So sekarang kita pilihlah counter clockwise. Next steps adalah kita nak buat morph transition untuk ke-51 slide ni. So, cara dia Ctrl A. Next kita pergi ke transition, ambil morph, kemudian di durasi kita ambil 00.05 dan advanced slide kita klik after dan apply to all. Okey, sebenarnya kita dah siap pun kita punya animation logo 3D ni. Okey, so kita tengok mula-mula dia pusing ikut arah jam dan kemudian dia spin counterclockwise, and then dia pusing arah lawan jam, kemudian dia spin counterclockwise. Inilah animasi yang cikgu dah buat. Okey, so apa yang perlu kita buat seterusnya? Okey, kita nak simpan dan export hasil kerja kita ni. So kita pergi ke file dan kemudian klik export, pilihlah create animated GIF. Klik make background transparent tu. Okey, pilihlah large size GIF tu, large. Okey, dan kita namakan file kita tu dan ingatlah tempat mana kamu simpan. Andai kata kalau yang kamu nak export tu tak ada make a transparent background, so cara dia mudah je. Semua slide ni kamu tukar dia jadi warna sama ada biru ataupun hijau. Yang itu kita untuk hilangkan dari segi warna chroma key dia. So cara dia right hand click, pilih background, format background, dekat tu ambil solid, pilihlah color hijau dan klik apply to all. So dia akan hijaukanlah semua. Okay, macam cikgu tak perlulah sebab cikgu dah ada make a transparent background. So ini adalah hasil yang telah kita buat tadi. Inilah hasil dia.
So bolehlah kita gunakan logo yang berputar ni, sama ada nak buat terus jadi macam kad, ataupun mungkin boleh jadi kita punya logo kalau kita buat video. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan cara bagaimana kita boleh juga buat logo yang berputar ni sekiranya kita tidak ada mempunyai morph transition. Biasanya morph transition ni adalah untuk Microsoft versi 2019 dan juga 365. So yang tak ada tu macam mana nak buat? Okey, inilah cara dia. Okey, tips dan trik untuk kita buat logo berputar, logo 3D 3D berputar. So perkara yang pertama, kita klik kepada image dan kita pergi ke animation. Okay, kita nak tambah animasi. So klik animation, pilih appeared, dan juga disappear. Appear dan disappear. So kedua-dua ni kita pilih dia, start tu kita pilih dia sebagai after previous. Okey, yang bawah tu pun after previous, dan pastikan animasi yang bawah tu disappear tu kita delaykan dia 0.25 second. Okey, di situ. Okay, apa yang perlu kita buat? Kita Ctrl D image ini tadi. Yang ini ya, Ctrl D untuk duplicate image. Tadi kita duplicate slide, yang ini kita duplicate image. Okey. Pastikan kita dah duplicate dan kita align dia. Pergi ke picture format, pergi align center, align middle. So dekat 3D rotation, untuk yang kita paste atas tu, kita pilihlah rotation X dia. Sama ada berapa rotate, banyak rotate yang kamu nak. Macam kalau besar nombor dia, cepatlah dia pusing. Kalau kecil nombor dia, lambatlah dia berpusing. So dalam ni cikgu akan menggunakan Sphere 20. Konsep dia senang sahaja. Okey. Setiap kali sebelum kamu buat X rotation, kamu duplicate dulu image. Lepas kamu duplicate image, kamu align center, align middle, dan kemudian di 3D rotation, X rotation tu kamu ubahlah sudut putaran tu. Tengoklah kamu pilih sama ada dia pusing ikut jam ataupun arah lawan jam. Buatlah sampai dia 360 darjah. Okey, konsep dia sama je. Lepas Ctrl D, buat rotation. Lepas Ctrl D, kita align center, align middle. Lepas tu kita buat X rotation. Kemudian kita Ctrl D balik, align center, align middle, dan X rotation. Tambahlah berapa degree sampailah jadi 360 darjah. Sudah siap. So kita boleh tengok bagaimanakah hasilnya. Okey, nampak? Dia berputar macam putaran yang kita buat menggunakan morph transition. So sama juga kita export dia, pergi create an animated GIF, pilih make a background transparent, pilih large file GIF dan create GIF. Okey, mungkin untuk presentation 2016 ke bawah berkemungkinan tidak ada untuk export tu. Sekiranya kamu nak export, mungkin kamu boleh PM cikgu lah untuk cikgu bantu kamu export GIF tersebut. So inilah hasilnya. Dah siap. Baiklah, sampai di sini dulu perkongsian cikgu Popo mengenai PowerPoint. Diharapkan penonton di luar sana, terutamanya anak-anak murid, dapat mengaplikasikan ilmu yang cikgu Popo kongsikan bersama dengan kamu untuk kamu menyelesaikan tugasan yang diberi. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri semua. Bye.